Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah sekali lagi kita bersiaran dalam rancangan Jom Sembang Santai Biar Sampai dan alhamdulillah saya Allah kurniakan kesihatan, panjang umur untuk masih boleh lagi bersiaran bersama para penonton pada minggu ini. Dan insya-Allah minggu ini kita akan menyembang. Kita akan bersembang lah, bukan menyembang Kita akan bersembang topik yang seperti yang telah paparkan dalam iklan sebelum ni, iaitu berkaitan dengan cakap pandai. Tak pasti pula lah dalam bahasa Melayu ni betul lah istilah tu. Tapi kalau kami di sebelah utara, bila sebut cakap pandai ni kan, maknanya dia kira memandai-mandai lah bercakap. Macam tu lah lebih kurang kan. Boleh ke dalam Islam ni, kita sebagai orang yang beriman ni, semua benda kita nak bercakap kan. Benda kira keluarlah isu apa pun, semua kita nak komen, kita nak ulas dan kita juga turut nak memberikan pandangan. Macam mana kedudukan ataupun sepatutnya kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam ambil pendirian berkaitan dengan perkara ini. Supaya kita kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita naklah supaya apa saja tindak tanduk kita, tingkah laku kita seperti yang Allah nak dan seperti yang Rasulullah tunjukkan, seperti yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Barulah kita berjaya dunia dan akhirat. Okey. Terpanjang pula lah mukadimah saya pada pagi ni. Kalau penonton yang mana yang memang mengikuti dari awal program Jom Sembang ni, mesti pernah dengar satu episod yang tajuk dia, kalau tak silap saya lah, kenapa orang bodoh jadi ikutan. Kenapa orang bodoh jadi ikutan. Itu satu isu sebab ialah walaupun dia tu kita istilahkan bodoh, tapi dah dia yang menonjol, dia yang rajin bercakap, dia yang ke depan. Jadi akhirnya orang nampak bahawa dialah macam seolah-olah orang pandai. Dialah yang patut diikuti. Jadi ini bahayanya apabila datangnya satu suasana orang bodoh pula yang rajin duk bercakap kan. Orang yang pandai-pandai ni pula yang tak berapa nak bercakap. Ataupun kadang bukanlah kata orang pandai ni tak bercakap, mungkin tak menonjol, mungkin medium ataupun saluran yang dia bercakap tu tak sampai. Macam sekarang ni kebanyakannya digunakan saluran media sosial lah. Media sosial ni siapa pun boleh bercakap kan. Tambah macam TikTok tu, budak-budak pun boleh ada akaun TikTok dan boleh ada sampai puluh-puluh bahkan ratus ribu follower kan. Dia punya neraca ataupun ukuran sekarang ni lebih kepada berapa follower kan, viral tak viral kan. Itu dia punya ukuran, bukanlah dia tu ilmu setahap mana kan, dan pengetahuan dia tinggi mana. Jadi itu yang saya melihat isu kita sekarang ni. Tak dapat tidak kena ada disiplin. Satu disiplin bahawa ni yang saya tahulah, yang saya, audiens saya ni semua orang berdisiplin. Bukanlah saya bercakap ni saya tujukan kepada audiens saya Jom Sembang ni. Sekurang-kurangnya audiens Jom Sembang ni ada maklumat, ada hujah-hujah untuk dikongsikan dengan orang-orang lain supaya lebih ramailah sekurang-kurangnya orang yang
ada disiplin ni apabila dia nak komen ataupun dia nak bercakap dan sebagainya. Kita tak maulah kita ni termasuk dalam golongan ruwaibidah ataupun kita yang terikut-ikut dengan kumpulan ruwaibidah. Saya dah pernah ulas dah ruwaibidah ni apa. Ruwaibidah ni kalau nak kata orang bodoh ataupun orang yang selekeh, orang yang jahil, tapi dialah yang berpengaruh. Kita satu ya, saya rasa kalau saya bagi ayat Quran ni dia jadi macam penutup terus lah. Tapi yang ni saya nak bagi awal walaupun dia macam cukuplah ayat Quran. Kadang-kadang kita sebagai orang beriman pada penonton, cukuplah dengan satu ayat Quran kita dah jadikan sebagai satu pedoman, tak payah ada ulas panjang-panjang. Buat apalah jom sembang ni sampai 30 minit kan. Bagi satu ayat ni pun dah cukup. Tapi itulah tanda kita ni kurang kita punya interaksi dengan Al-Quran sehingga kita tak merasakan Al-Quran tu benar-benar memberi kesan kepada kita kan. Macam ni ayat surah Qaf ayat 18. Apa Allah kata? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Saya daripada kecil dulu duk hafal nama malaikat Raqib dengan Atid. Ni dalam Quran ni kan. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan. Ma yalfidhu. Ma tu maksudnya apa saja umum. Apa saja perkataan yang dilafazkan. Yalfidhu. Kan. Yang dilafazkan. Dia berulang-ulang. Continuous tense kan. Apa saja perkataan yang diulang-ulang, yang dilafazkan. Kan. Min qawlin. Daripada perkataan-perkataannya. Melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang sentiasa sedia duk tulis ni, Raqib, Atid. Sebenarnya kalau ikut pandangan yang lebih kuat, Raqib dengan Atid ni bukan nama malaikat Raqib, malaikat Atid. Itu Raqibun Atidun. Dia lebih bersifat dia bukan noun ataupun kata nama, memberi nama malaikat. Dia lebih kepada keadaan ataupun suasana yang diawasi, yang di audit. Itulah yang kita patut rasa sebagai orang beriman. Kita nak cakap kan, kita tahu nanti. Saya pernah kata sebelum ni kan, semua yang benda yang kita tak cakap itu milik kita sebab duduk dalam diri kita kan. Sebelum kita keluar daripada mulut kita, semua tu milik kita. Tapi bila dah keluar dah daripada mulut kita, itu kita cari naah lah. Orang Melayu kata apa? Telajak perahu boleh diundur kan. Telajak kata buruk padahnya. Ini kata-kata peribahasa orang Melayu ni yang orang dulu-dulu dah letakkan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan. Satu lagi yang menyebabkan saya nampak suasana orang nak bercakap, nak komen, dia kata ikut suka aku lah. Kan aku nak kata apa, nak komen apa. Kan kadang-kadang kalau media sosial ni, tambahlah dia punya account, dia punya page, kan, dia punya Twitter, kan, ikut suka dia lah, kan. Setelah di establishkan tentang kebebasan bersuara tu, semua soalan dia, dalam Islam ni bebas ke bersuara? Kita ni bebas ke? Kita ni boleh cakap saja ke apa saja kita nak cakap? Kan? Sedangkan tadi kita punya panduan kita tu ialah apa saja yang kita lafazkan daripada kata-kata kita ada pengawasnya. Ada pencatatnya. Ada referee lah. Raqibun Atid ni kita boleh kata ada referee, ada juri. Ada yang duk tengah perhati tu. Berarti Allah sendiri dah confirm kat situ bahawa kita tak bebas. Kan? Kalau kita faham hakikat kita ni hamba pun, kita tahu bahawa mana ada hamba bebas. Hamba tu maknanya dia hamba lah, dia terbelenggu. Dia terikat. Kita ni terbelenggu, terikat
kepada siapa? Kepada pencipta kita. La ilaha illallah. Kan? Tiada keterikatan, kepatuhan, ketundukan, kecenderungan, ketaatan, penyerahan diri secara total illallah, melainkan kepada Allah. Itu hakikat la ilaha illallah. Jadi itu mindset tu kena ada dalam kepala. Tak bebas. Tak bebas. Kita memang tak ada kebebasan bersuara. Kan? Kalau orang kata kena ada kebebasan bersuara, sebenarnya dalam Islam tak ada kebebasan bersuara lah kalau nak sebut kan. Tapi yalah, kita bebas memberikan pandangan. Ya. Saya nampak itu ada satu seruan supaya setiap orang tak dihalang untuk menyatakan pandangan dia kan. Sagi macam orang kata apa, yelah macam dictatorship lah kan. Tapi itu dari sudut ke hidup secara masyarakat sivil, masyarakat bernegara yang bertamadun, mestilah masing-masing ada ruang dan ada hak untuk bersuara. Itu saya faham itu. Jangan ingat saya tak faham lah. Saya faham lah, itulah maksudnya seruan kepada kebebasan bersuara. Tapi dalam konteks secara umumnya sebagai orang Islam, orang beriman, kita memang tak bebas. Kita hanya boleh bercakap perkara yang Allah izinkan bercakap dan perkara yang tidak bercanggah dengan apa yang Allah larang. Itu kita kena faham. Kan Nabi pun selalu sebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kan? Di antara husn, keelokan, kebaikan, kecantikan Islamnya seseorang itu, dia meninggalkan apa yang tidak bermakna, tidak penting dalam bagi diri dia, kan? Ma la ya'nihi, kan? Jadi kita tapih dulu, kita nak bercakap ni ada manfaat ke? Kan ada satu lagi tajuk, saya pernah jom sembang, tajuk jom sembang juga. Saya tak ingat tajuk apa, tapi lebih pada diam. Poster dia tu tak salah saya yang mulut berzip tu ke. Saya pun tak pasti, kena check balik kan. Jadi itulah tarkuhu ma la ya'ni. Maknanya dalam episod tu saya kata hadis yang Nabi sentiasa yang saya kata saya sentiasa diingatkan dengan hadis tersebut kan oleh pensyarah saya dulu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia bercakap yang baik, khairan kan, aw liyasmut, ataupun dia diam. Ini sama juga, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kan, tinggal apa yang tak penting. Ni semua nak compare isu agama ni, memang dah lah isu agama ni semua pakat jadi mufti lah kan. Semua seolah-olah dia jadi pakar hadis, dialah juga dalam masa yang sama pakar tafsir, dialah juga jadi pakar usul fiqh. Itu memang ramai lah orang nak komen kalau tak tahu pun. Saya sendiri dalam bidang agama memang tak masuk akal lah saya tahu semua cabang. Ya, memang saya belajar semua. Kalau dalam fiqh tu, kami dulu dalam silibus kami, kita kena khatam kitab fiqh tu. Maknanya semua bab kita telah cover. Tapi belum bermakna bila kita cover semua bab tu, saya memperdalami takhasus, memperdalami betul-betul setiap cabang setiap bab dalam hukum fiqh. Itu baru fiqh. Kan, taklah hukum hakam yang lain ni tak berkaitan dengan akidah lagi tak berkaitan, macam-macam cabang disiplin ilmu kan. Jadi memang terhadlah kita punya kepakaran, pengetahuan yang mendalam. Mungkin kalau tahu pun setakat surface kan. Yang penting kita tahu kita punya capability dan tahap mana kita boleh bercakap. Dan tambah mutakhir ni kan, kita tengok ramai juga jadi pakar kesihatan. Semua pakar nak cakap pasal vaksin. Dah masuk pula sekali dengan teori konspirasi lah apa semua. Nak komen juga kan. Macam mana
Macamlah kita pernah ambil bidang farmasi ke apa kan. Bidang farmasi ni saya ada ramai kat kawan-kawan yang ambil bidang farmasi, dia tough, sama macam nak masuk masuk apa ni, fakulti perubatan. Dia memang kena apa ni, pelajar-pelajar pandai lah, orang kata apa, yang result SPM elok lah masuk fakulti farmasi. Tiba-tiba hak dia ni A pun tak berapa nak ada kan. Lepas tu dia pakai ketayak ya kan. Dia dah kira dia boleh komen habis semua. Mainlah vaksin ke, ivermectin ke apa ke, semua dia nak komen. Itu pun masalah juga. Kan? Ni yang saya cakap, isu-isu agama. Kan? Isu-isu berkaitan dengan dunia ni pun sama juga. Isu dunia ni kan. Macam apa ni, hari ni baru Jumaat, macam baru hari Ahad baru ni. Satu Malaysia tengah orang kata duk demam, panggil apa? Demam AJL, anugerah juara lagu. Semua pakat tiba-tiba jadi pakar muzik pula kan. Pakar muzik, pakar vokal kan. Semua yang dia kata patut menang, itulah sepatutnya menang. Juri pula yang jadi tak pandai. Kan? Itulah masyarakat kita punya realiti kan. Dah lah komen tu satu hal kan. Komen tu kita rasa macam kita lah yang pandai kan. Satu hal lah. Lepas tu dalam masa yang sama, tanpa kita sedar, kita rasa orang lain semua jadi bodoh. Orang lain semua tak reti. Kan? Dah kita rasa kita seorang yang reti, satu hal lah. Lepas tu orang lain semua bodoh. Kan? Orang yang berbeza dengan dia pula jadi orang kata apa? Boleh dia pelekeh macam tu je. Sangat tidak sihat. Saya melihat apa ni, kita kata apa, netizen kita tengok sangat buruk akhlak, sangat buruk cara komunikasi. Saya tak sebut orang muda, tua pun sama. Orang tua pun sama. Kalau siapa yang tak rajin tengok media sosial ni mungkin tak rasalah. Tapi kalau siapa duk tengoklah media sosial, tengok komen masya-Allah, buruknya. Seolah-olah macam apa ni, ayat Quran surah Qaf tadi tu kan. Seolah-olah malaikat tak tahu dia duk sembang apa dalam media sosial. Dia ingat malaikat tak tahu, dia ingat dia duk maki dalam bahasa Melayu, malaikat tak faham bahasa Melayu kot. Kan? Itu tahap iman kita. Itu tahap iman kita. Sebab itulah Nabi kaitkan yang awal tadi tu kan, yang saya baca hadis tu. Man kana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ada pahala, ada dosa, ada neraka, ada syurga. Siapa yang beriman, benar-benar beriman, dia akan bercakap yang baik ataupun dia diam. Jadi di sebalik tu maksudnya, siapa yang tak berapa nak beriman dengan Allah, siapa yang lemah iman dia terhadap akhirat, dia akan cakap ikut suka dia lah. Kan? Dia akan cakap ikut suka dia memang susah nak dikira, dia nak komen. Ini dulu-dulu zaman saya kecil-kecil dulu ada apa, majalah apa yang Profesor serba tahu tu, majalah gila-gila ke majalah apa? Majalah gila-gila ke majalah hujang kan? Profesor serba tahu. Semua dia tahu. Ini masalah dia. Dan mungkin sebelum saya nak tengok apa penonton punya ni, saya nak sebut juga dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala, ni kita jadikanlah panduan dalam surah Al-Isra. Surah Isra tu kalau kita tengok dalam muka surat tu, dia ada beberapa arahan yang Allah bagi. Jangan ni kan. Dia bermula dengan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah kan. Dan Allah telah memfardukan, menetapkan jangan kamu memperhambakan diri melainkan kepada Dia, dan terhadap kedua ibu bapa hendaklah buat yang sebaik-baiknya. Kan? Lepas tu bawah tu Allah kata jangan ni sampai ayat 36. Allah kata wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kan? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Apa ni? Janganlah kamu, wala taqfu ma ni, qafu ni maksud dia apa? Tatabbu, dia panggil tatabbu athar. Kita kalau masuk dalam orang apa, ranger kan, dia masuk dalam hutan tu, dia ikut kesan tapak kaki tu.
Janganlah kamu duk follow, janganlah kita kata ikutlah, follow, mengikut kita dalam konteks ni kita ikut kehendak diri kita lah, kehendak nafsu kita. Apa yang kita tak tahu, ma laisa laka bihi ilm, apa saja ma laisa laka bihi ilm, laisa laka bihi ilm, yang kamu tak tahu, yang kamu tidak ada pengetahuan padanya. Lepas tu Allah sebut apa di selepas tu, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Masya-Allah, takut ayat ni kan. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan kan, yang akal fikiran kita tu, apa yang kita fikirkan pun, fuad, hati sanubari yang kita yalah sangka kita, rasa sombong kita, rasa kita saja betul, itu semua benda dalam diri kita tu kan. Kullu ulaika, setiap perkara tu kan, Allah kata kana anhu mas'ula, akan dipertanggungjawabkan. You are responsible, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa saja. Sebab itulah Allah kata tadi, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Benda yang kamu tak dengar, kamu kata kamu dengar. Benda yang kamu tak tengok, kamu kata kamu tengok. Kan? Benda yang kamu tak tahu, kamu kata kamu tahu. Semua tu Allah akan tanya. Itu yang Allah sebutkan. Ni apa yang saya kata ni, saya jadikan panduan diri saya lah. Saya ni pun dalam Jom Sembang ni pun adalah beberapa permintaan untuk saya cakap perkara ni. Tapi saya hadkan diri saya lah. Benda yang saya tak tahu, saya tak boleh nak sembang lah kan. Benda yang saya bukan bidang saya, bukan kepakaran saya, memang saya tak mampu. Bukanlah apa ni serba tahu kan. Lebih baik orang kata saya tak tahu. Lebih baik orang kata saya tak tahu daripada saya ni memandai-mandai buat tahu benda yang saya tak tahu. Dia jadi istilah orang sekarang, dia panggil pala tahu. Semua dia tahu. Jadi wallahualam, saya nak tengok apa yang penonton ni kan, macam mana dengan orang yang overclaim. Contoh saya berniaga. Ini boleh juga berkaitan dengan topik kita, tapi ini juga berkaitan dengan kejujuran lah. Kejujuran. Ini juga berkaitan dengan responsible kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau daripada zaman dulu-dulu, zaman jahiliah lagi, orang yang paling banyak bersumpah adalah orang yang berniaga. Ada semua, saya tak ingat matan hadis tu kan. Orang berniaga ni lah yang paling banyak bersumpah, sebab dia nak menegaskan tentang produk yang dia jual tu, kira hebat ni kan. Patutnya kalau hebatlah produk dia tu, memang patut dapat Nobel Prize tu. Kadang-kadang ada suplemen tu dia punya senarai tu bukan takat belah-belah, kadang puluh penyakit boleh dirawat dengan hanya minuman ke apa ke, dia punya apa tu, suplemen tu. Hebat sebenarnya. Orang yang boleh menghasilkan ubat, satu jenis ubat pun dah kira hebat patutnya. Dia boleh merawat berpuluh-puluh penyakit, patutnya dapat Nobel Prize kan. Patutnya dapat, orang panggil apa, tahap gelaran pendeta ke apa kan. Ni sahabat-sahabat saya ni, penonton setia Zoom Sembang ni, Ahmad Abidi ni, Pai, kalau tak nak kena kritik atau komen, jangan terjun ke dunia media sosial. Macam mana nak tepis jawapan macam ni? Yalah, jangan terjun ke dunia media sosial. Maksudnya, hang kalau tak mau kena komen, hang jangan buka lah, jangan baca lah kan. Jangan baca komen lah. Ya, saya bukan bercakap pasal kata kat saya ataupun kata kat aku. Kata kat siapa-siapa pun. Dia bukan cerita pasal siapa yang kena kata. Yang hang tu nak kata, nak komen, nak kutuk orang, nak maki orang, pasal apa? Kan? Bukan masalahnya. Saya pernah cakapkan dulu, maki unta tu binatang.
kan, bukan orang. Maki unta pun Nabi kecam, Nabi hukum orang yang maki unta tu. Tambahlah lagi maki orang. Walaqad karramna bani Adam. Allah Subhanahu Taala sendiri telah memuliakan anak cucu Adam. Tiba-tiba kita nak boleh hina orang, maki orang, pelekeh orang, cerca orang dengan alasan ni media sosial. Hang tak mau, hang tak usahlah main ikut media sosial. Dia bukan isu tu. Kan? Habis tu kalau yang bukan media sosial ni, hidup secara real ni, kita maki orang. Lepas tu orang tu tegur balik kata, kalau hang tak boleh terima cacian, maki orang, kecaman, hang tak usah hidup lah atas dunia ni. Amboi, macam dunia ni hang punya. Kan? Ini bahasa kasar dia lah kan. Jadi ada lagi tak? Janganlah duk buat komen macam tu kan. Tapi memang itu komen banyak betul. Saudara saya Pai. Kan orang selalu kata tu, janganlah ni jangan masuklah dunia sosial, tak usah duk ni lah media sosial. Okey, ada lagi siapa nak ni lagi? Alhamdulillah, dah hampir setengah jam lah. Tadi ni saya duk ingat, saya tak tahu nak cakap apa. Dia lah tajuk cakap pandai. Jadi saya pun tak apa nak pandai cakap pula episod kali ni. Tengok dah nak setengah jam juga. Masya Allah, ni sahabat saya juga. Kata kadang-kadang orang yang cakap pandai ni merendahkan dan menjatuhkan orang lain. Sebab nak tunjuk dia pandai. Macam mana kita nak hadapi orang macam ni? Betul? Nak hadapi orang ni macam ni, apa yang Allah ajak kita? Allah kata, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil ni bercakap dengan kamu, dia bercakap tu bukanlah dia kadang-kadang setengah orang tu dia bila dia bercakap bukan kerana dia nak dengar orang lain bercakap juga, dia yang nak cakap, orang lain semua kena dengar dia walaupun dia betul ke dia tak betul kan. Orang macam ni terus aduk kita duk buang masa dengan dia. Allah abang apa? Allah kata qalu salama, ma'as salamah. Okay, goodbye kan. Salam, kita kata peace, aku tak mau gaduh dengan hang, peace, kita pun belah kan. Tak usah cakap banyak. Jadi maknanya kita pun tahu sparring partner kita ni, tu maksudnya kalau kita nak berinteraksi, kita nak berdiskusi, kita nak berdialog ni, kita kena pastikan orang yang di pihak sebelah sana tu pun, dia pun tujuan dia nak berdialog, dia nak bersembang, dia nak berdiskusi. Tapi kalau daripada awal kita tahu dia bukan nak berdialog pun, dia bukan nak berdiskusi pun, dia bukan nak bertukar-tukar fikiran pun, dia lebih kepada nak maki, dia kira dia nak menang, dia kira dia aja betul, dia kira dia seorang aja tahu. Kalau daripada awal kita tahu dah itu dia punya niat dah, terus ada buang masa lah sembang dia. Jadi tak apalah kalau dia sendiri yang nak jadi hakim di dunia ni, dia terlupa bahawa akhirat esok dia tak ada apa-apa, Allah Subhanahu Taala sebagai hakim. Mulut dia pun dah terkunci pada waktu tu. Mulut kita semualah, kita bukan kata dia tu saja, kita pun mungkin terjadi macam tu mulut kita terkunci, yang menjadi saksi terhadap apa yang kita buat ni ialah kaki tangan kita, hatta kulit kita pun jadi saksi di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bimbang yang ni. Jadi apa yang saya cakap ni, siapa-siapa yang ada iman dalam diri dia, dia yang bukan setakat dia mengaku dia orang Islam lah, dia ada iman dalam diri dia, dia pasti akan menginsafi segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dah tunjuk ajar dalam Al-Quran, seperti yang Nabi sebutkan dalam hadis-hadisnya. Memang dah pandai cakap, mesti cakap pandai. Ini sahabat lama juga, masya-Allah. Sahabat-sahabat saya ni Haji Atan ni kata apa? Memang dah pandai cakap, mesti cakap pandai. Ni yang Ruwaibidah kan. Dia kadang-kadang ni kuasa media sosial sekarang ni, sampai ada orang boleh hire 3-4 orang dia punya pakar media sosial dia kan. Bayar tiap-tiap bulan beribu-ribu untuk naikkan image dia dan sebagainya kan. Sampai orang orang pun memuja-muja dia kan.
nampak sampai semua benda dia ni kadang yalah mungkin bukan dia tapi dia yang mengupah orang-orang tu, itu pun sama jugalah. Kadang dia tak pandai pun. Tapi dia upah orang lain yang tolong apa ni jadi dia punya panggil apa? Pegawai media sosial dia. Itulah pandai cakap mesti cakap pandai kan. Mungkin di hujung ni saya nak kata pandai tak pandai ni kan. Pandai tak pandai ni kadang-kadang kita kena sedar nak tahu pandai tak pandai esok depan Allah, esok Subhanahu Wa Taala kita berdiri depan Allah tu, masa tu kita tahulah kita pandai ke tak pandai nak jawab depan Allah. Di dunia ni boleh nak layak buruk. Di dunia ni boleh nak kata aku pandai cakap ke apa ke. Esok berdiri depan Allah kan. Time tu tahulah. Bukan takat tahulah langit tinggi rendah, silap kan. Ya apa ni pada ketika waktu yang kita pun tak tahu langit macam mana time tu. Tahulah. Itu dia tak boleh dah guna istilah langit tinggi rendah. Barulah dia tahu neraka tu macam mana. Janganlah kita sendiri yang berada dalam keadaan yang sebegitu. Na'udzubillah. Saya sendiri pun sangat menginsafilah perkara ni. Saya kenapa saya nak cakap tajuk ni? Sebab yalah tambah saya ni duk terlibat dalam Jom Sembang ni kan. Bila dah mula bersembang ni boleh cakap pula live macam ni saya pun takut saya pun terlebih bercakap juga. Saya pun takut juga saya pergi bercakap benda yang saya tak tahu. Benda yang saya tak mahir. Jadi mudah-mudahan episod ni dia jadi neraca dan dia jadi mengawal diri saya jugalah. Lepas-lepas ni episod akan datang ni saya teringat dulu episod ni, hari ni episod berapa tu saya pun tak ingat dah. Hari ni episod 83. Dulu episod 83 aku sendiri yang kata ni aku jangan langgak lah perkara ni. Jadi alhamdulillah terima kasih pada penonton dah terlebih waktu ni yang sudi bersama dengan saya live pada pagi ni. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.